Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. So, ini adalah head to head mengenai perlawanan yang bakal berlaku pada 25 hari bulan nanti, iaitu Sabah akan bertandang ke Stadium Perak pula untuk melunaskan tanggungjawab mereka lah. Okay, untuk cuba mara ke separuh akhir di mana tempat tu telah diisi oleh JDT. So, kalau boleh aku mau tengoklah Sabah sekali lagi berentap dengan JDT di perlawanan Liga Tempatan kita ni, dan ramai juga yang mengatakan bahawa macam kalau persembahan yang dilakukan pada perlawanan sebelum ni ada kemungkinan besar kita boleh membuat sesuatu dengan JDT. Tapi bukan itu cerita kita. Sekarang kita cerita ini menumpukan tentang perlawanan timbal balik yang akan berlaku di Stadium Perak ni sekali lagi pada 25 hari bulan 9 malam. So perlawanan ini agak lewat sikit, 9 malam pada Isnin nanti, di mana sekarang ni secara agregatnya kita dan Perak serilah 2-2. So still an open game untuk kedua-dua pasukan. Jadi itulah kita akan discuss di dalam video head to head ni mengenai peluang kita untuk merebut slot di separuh akhir dengan keadaan kita sekarang ni. So jom kita mulakan. Jadi guys, kita mulakan dulu perkongsian aku tentang statistik perlawanan di antara kedua pasukan ni sewaktu pusingan perlawanan pertama, iaitu yang berlaku di Stadium Nikas, di mana ia berakhir sekali lagi dengan keputusan 2-2 guys pada perlawanan tersebut. Ini adalah merupakan, aku sangat kecewa lah dengan apa yang terjadi dengan keputusan perlawanan ni. Aku rasa Sabah akan memenangi perlawanan ni di Stadium Nikas dengan cukup selesa, tapi bukan itu yang kita dapat. Perak sering kali buat comeback untuk perlawanan ini, dan ini adalah statistik yang telah berlaku pada perlawanan tersebut, di mana kalau dari segi attack yang telah dilakukan oleh kedua pasukan agak seimbang juga, di mana 70 untuk Sabah dan 66 untuk Perak, dan dangerous attack yang dilakukan oleh Sabah di situ agak tinggi lah tu, sebanyak 61 dan 22 untuk Perak. Jadi kesimpulannya di sini, kedua pasukan dalam perlawanan ni boleh dikatakan agak open game juga, di mana kedua-dua mampu melakukan serangan, tapi ianya lebih kepada milik Sabah FC dengan chances yang kita miliki pada perlawanan tersebut, tapi tidak berjaya disempurnakan dengan sebaiknya oleh pemain Sabah FC. Gimana kalau kamu tengok situ, shot on target yang telah dilakukan oleh kedua pasukan pun agak seimbang juga, 5 untuk Sabah dan 4 untuk Perak. Dan kalau kita tengok dari benda-benda lain pula, jumlah corner pun agak tinggi, itu 7 untuk Sabah. Jadi agak sayang lah dengan jumlah shot on target yang kita miliki itu sebanyak 5, tapi hanya 2 saja yang berjaya kita sempurnakan. Sepatutnya lebih banyak lah yang boleh berlaku, dikenakan lagi dengan controversial incident ini yang berlaku di kotak di pasukan Perak tu. Ramai yang mengatakan kita sepatutnya mendapat penalti sebenarnya, tapi keputusan telah pun dibuat oleh pengadil, so aku menerimalah apa yang kita miliki untuk perlawanan ni. Dan antara satu benda lagi yang aku ingin share untuk pada kamu dengan apa yang telah dilakukan oleh Perak pada perlawanan sebelum ni, especially untuk halaman mereka sendiri, di mana mereka pernah dan telah menundukkan Perak Kedah sebanyak 3 gol berbalas 1, dan seterusnya Penang sebanyak 3 gol berbalas 1. Walau macam mana pun selepas itu sewaktu menentang JDT mereka tewas 5-0 dan Kuala Lumpur tewas 4-0. Dan dua keputusan menentang Kedah dan Penang tu bukanlah kita boleh pandang enteng atau pandang mudah sebenarnya. Itu adalah benda yang perlu kita pelajari, bagaimana pasukan Perak yang baru saja naik ke saingan Liga Super ni boleh menundukkan Kedah dan juga Penang, dan kita bakal berada di stadium mereka untuk perlawanan ni. So again, that's why kenapa aku letak tajuk di bawah ni, bukan tugas yang mudah untuk kita sebenarnya, kerana seperti juga PDRM, Perak juga memiliki pasukan dan juga mentaliti sebagai underdog yang mampu untuk mengejutkan tim-tim yang besar. Dan benda lain lagi dan benda terakhir yang aku share dengan kamu sekali lagi adalah 3 pemain untuk Perak ni yang perlu diambil perhatian, dan 3 pemain daripada Perak juga sering kali melakukan gol dan juga mencipta assist untuk pemain mereka yang lain, iaitu Sion Ong Seo dan juga Luciano serta Wan Zek Haikal. So ini adalah pemain-pemain sebenarnya, 3 pemain sebenarnya yang meleburkan hasrat Sabah FC untuk memenangi perlawanan sewaktu menentang Perak di Stadium Likas tempoh hari. Dan dikabarkan juga 3 pemain ni bakal juga diturunkan untuk perlawanan menentang Sabah FC di Stadium Perak di Ipoh nanti. Jadi again, bukan satu tugas yang mudah. Sekarang ni aku boleh katakan di bawah pengendalian coach baru mereka, diorang telah merubah situasi Perak FC sekarang. Performance mereka cukup bagus sekali lagi walaupun selaku underdog
di dalam liga tempatan kita ni, tapi mereka telah membuktikan pada beberapa peluang terakhir ni yang mereka mampu untuk menundukkan klub yang pernah ataupun yang memang sudah berada di saingan Liga Super dengan tahun yang cukup lama. So okay, itu dia guys. Aku mengharapkan tidak ada kesilapan. Selepas video ni aku akan buat satu lagi video di mana tempat yang perlu diperbaiki untuk Sabah FC, kesilapan yang dilakukan oleh Sabah FC dengan terhasilnya 2 biji gol yang dilakukan oleh Perak ni, di mana aku akan membincangkan dengan anda dengan menggunakan video dan juga secara taktikal lah. So aku berharap kesilapan yang telah dilakukan oleh Sabah FC bagi perlawanan ni tidak akan diulangi dalam perlawanan ni, dan OKS menjumpailah tonik sebenar untuk mengelakkan daripada benda tu terjadi. So again, bukan tugas mudah untuk kita. Aku tahu keputusan menentang Hogang tu merupakan satu keputusan yang cukup cemerlang dengan cara permainan Sabah FC pun memang cukup mantap pada perlawanan tu. Even aku mengatakan dalam 80 ke 90% ke semua pemain Sabah FC beraksi dengan cukup bagus. Sekiranya mentaliti, tempo, corak permainan itu dibawa perlawanan menentang Perak ni, aku yakin dan aku pasti kemenangan akan menjadi milik kita guys. So prediction terakhir aku untuk perlawanan ni guys, aku mengatakan still potential kita untuk memenangi perlawanan ni cukup tinggi. Percentage yang aku rasa milik Sabah pun cukup tinggi, di mana aku meletakkan 60% untuk Sabah FC dan juga 40% untuk Perak. Dan jumlah gol lah aku rasa yang bakal dilakukan tidak banyak pada perlawanan ni. Aku rasa dalam 2-0 macam tu akan menjadi milik Sabah FC, ataupun 3-0, lebih kurang macam tu lah. Aku rasa Perak tidak akan menjaring pada perlawanan ni. So itu adalah prediction aku guys. So sila letakkan prediction kamu dan juga pendapat kamu lah juga untuk perlawanan yang telah berlaku pada tempoh hari, di mana sekali lagi Sabah diikat 2-2 oleh Perak, dan apa yang bakal berlaku di dalam perlawanan ini pula yang akan berlaku di Stadium Perak ni. So jumpa di ruang komentar di bawah dan jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.